我们就回到基督教伦理学哈。Kita akan kembali ke etika Kristen. 我们今晚会进入这个基督教伦理学的范畴的第4个。Kita akan lihat yaitu kategori etika Kristen yang keempat hari ini. 那是有关人类生命的伦理，就是我们10条诫命的第6诫了啊。Yaitu yang berkaitan dengan etika hidup manusia yang tercatat dalam hukum ke-6 yaitu manusia. 好，那过去我们已经上了好几课哈，也刚刚结束了10条诫命的第5诫跟第7诫，就是家庭伦理的那一方面。Dalam beberapa pelajaran yang lepas kita telah belajar beberapa etika termasuk etika kekeluargaan yang telah kita habiskan dalam kelas yang lepas, yaitu hukum ke-5 dan yang ke-7. 好了，那我们今晚开始就是要进入这个第4项的这个范畴，就是有关人类生命的这个伦理。Dan malam ini kita akan masuk dalam kategori keempat dalam etika Kristen, yaitu etika mengenai hidup manusia. 好，那人类生命的伦理是在第6诫啊。Etika nyawa ataupun hidup manusia ini tercatat dalam hukum ke-6. 好，那我们先来看这个出埃及记的20章。Pertama sekali kita lihat dalam buku Keluaran pasal 20. 出埃及记20章，我们看13节。Keluaran pasal 20 ayat 13. 13节不可杀人。13 jangan membunuh. 那相对的，在申命记的5章17节也有这样的记载。Dan juga ada kitab berpadanan yaitu dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 17. 那可见这个10诫的第6诫呢，就是一条关乎人类生命的宝贵的一个命令。Di sini kita dapat lihat yaitu hukum ke-6 daripada 10 hukum ini adalah mengenai etika nyawa manusia yang begitu bernilai. 好，那为什么在这个第6诫就特别声明说不可杀人呢？ Dan mengapakah secara khasnya mengatakan dalam hukum ke-6 ini jangan membunuh ataupun jangan membunuh manusia? 那当然了，是这个第6诫要我们大家对人的生命的一个尊重。 Ini sudah tentu memberi makna kepada kita, yaitu haruslah kita menghormati yaitu nyawa manusia itu. 那为什么人的生命那么的宝贵呢？ Jadi mengapakah nyawa manusia ini begitu bernilai? 这是不可杀人哈，不是人跟一般的牲畜动物都不一样。 Yaitu mengenai jangan membunuh manusia ini tidak sama dengan yaitu hubungan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain. 那动物牲畜不算是，如果你把它宰杀，那个不叫做杀了哈，那个就是把它放了血，然后神也可以让我们吃它的肉。 Jika kita yaitu mencederakan atau membunuh hewan itu tidak dikira sebagai dosa membunuh karena itu hanyalah perbuatan menumpahkan darah. 是宰杀了就menyembelih了。menyembelih。对，那个不是杀生命了，不是杀人的生命。 Itu bukanlah membunuh ataupun mengambil nyawa seseorang. 因为动物是在圣经里面神后来是容许我们来去把它放了血，然后可以吃的。 Karena dalam Alkitab ada mencatatkan Tuhan telah membenarkan manusia untuk menumpahkan darah hewan ini untuk kita ambil untuk dimakan. 好，那我们可以看这个创世纪第9章。 Kita boleh rujuk dalam buku Kejadian pasal 9. 9章3节。 Ayat 3. 我们看9章第3节。 Pasal 9 ayat 3. 凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。
Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. 第4节， Ayat 4, 唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃。 hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. 所以这里告诉我们，神把这个活着的动物，可以当作食物吃，只是要把它放血。 Jadi di sini mengatakan bahwa Tuhan telah membenarkan manusia ini untuk makan segala hewan untuk menjadi makanan, asalkan hewan itu ditumpahkan darah. 那说对动物对牲畜来说，我们把它结束它的断绝它的生命是没问题的。 Ini bermaksud jika kita mengambil yaitu menyembelih ataupun mengambil nyawa hewan itu tidak masalah. 但是圣经在说不可杀，这个是不可杀的，是指着人的生命。 Namun yang tercatat dalam kitab Keluaran tadi itu yang jangan membunuh ini adalah merujuk kepada manusia. 为什么呢？ Mengapa hal ini? 好，因为人有神的形象。 Karena manusia ada rupa Allah. 来看创世纪的第1章， Kita lihat buku Kejadian pasal pertama, 第1章的27、28节。 pasal pertama ayat 27-28. 好，27节说到人有神的形象，28节人得到神的祝福。 27 mengatakan manusia ini diciptakan menurut gambar Tuhan, dan ayat 28 pula berkata Tuhan memberkati manusia ini. 来看27， Lihat 27, 神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28， 28, 神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 好，那基于这一点呢，就让我们知道人的生命很尊贵，因为他有神的形象。 Jadi melalui ayat ini kita mengetahui betapa bernilainya nyawa manusia itu karena manusia ada rupa Allah. 然后，如果你看2章的第7节 Dan jika kita lihat dalam pasal 2 ayat 7, 就说到人是从尘土所造的。 di sini mencatatkan yaitu manusia itu dibentuk dari debu tanah. 但是成为活人是因为神在人的鼻孔里吹了口气。 Namun kemudiannya manusia menjadi makhluk yang hidup karena Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. 好，那以后呢？这个活着的人有神赐给他的那一口气活着。 Dan selepas itu manusia yang hidup ini mempunyai nafas hidup yang dihembuskan Tuhan. 那跟一般的动物不一样。 Dan ini yang membezakan yaitu manusia dengan makhluk hidup yang lain. 所以人的那个尊贵的那个生命，是因为从神那边自借来的一个形象和生命。 Maka nyawa manusia yang bernilai ini yaitu datang daripada rupa yang manusia yang mempunyai rupa Allah dan juga nafas hidup yang Tuhan hembuskan dalam hidung. 这个很特殊的。 Ini adalah sangat istimewa. 那后来人他可以借着神给他们的这个福气，他们可以借着夫妻的关系，然后就生养后代。 Dan melalui berkat yang Tuhan berikan kepada manusia, manusia dapat beranak cucu dan melahirkan banyak keturunan. 来，我们来看创世纪第5章 Kita lihat buku Kejadian pasal 5 1节到2节。 ayat 1 dan ayat 2. 我们可以看到神给人的那个生命的会传承会生养下去。
Kita dapat lihat yaitu kehidupan yang Tuhan berikan pada manusia, membolehkan manusia untuk meneruskan keturunan mereka. 5章第1节， Pasal 5 ayat 1, 亚当的后代记在下面。当神造人的日子是照着自己的形的样式造的。2节，并且造男造女，在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。 Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. 这一次提到人的生命的宝贵是从神那边来，但是又可以传扬生养后代。 Itu di sini nilai nyawa manusia itu dapat dilihat melalui berkat Tuhan kepada mereka untuk meneruskan keturunan manusia. 后来在挪亚出方舟以后， dan kemudiannya apabila Nuh keluar dari Bahtera, 神再次提升，要提醒，就是说人的生命的宝贵和神圣。 sekali lagi Tuhan menegaskan yaitu mengenai nilai nyawa manusia ini dan juga status nilai manusia. 就是很神圣的 sangat kudus， yaitu yang sangat kudus. 人一定要彼此尊重生命。 Itu manusia haruslah menghormati nyawa sesama sendiri. 这可以从创世纪9章5到6节。 Kita boleh rujuk dalam Kejadian pasal 9 ayat 5 dan 6. 9章第5节。 Pasal 9 ayat 5. 流你们血害你们的命的，无论是兽是人，我必讨他的罪，就是像个人的弟兄也是如此。 Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. 第6节。 Ayat 6. 凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。 Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. 第7节。 Ayat 7. 你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。 Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tidak terbilang jumlahmu di atas bumi. 所以我们这里可以看到，神要我们尊重每一个人的生命。 Dan di sini kita dapat lihat Tuhan inginkan manusia menghormati nyawa sesama sendiri. 不管是兽是人，如果流了人的血，害了人的命，那神要跟他追讨。 Tidak kira daripada segala binatang ataupun dari setiap manusia, Tuhan akan menuntut nyawa sesama manusia. 为什么呢？ Mengapa? 因为第6节就说，神造人是照自己的形象造的。 Karena dalam ayat 6 ada mencatatkan Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. 相等说，你会尊重人的生命，也会尊重神。 Ini sama juga lah, sama. Ini berarti jika kita menghormati sesama manusia, kita juga menghormati Tuhan. 好，这是因为有人有神的形象，所以不可杀人。 Ini adalah faktor yang sebab pertama, yaitu mengapa kita tidak boleh membunuh manusia karena manusia ada rupa Allah. 彼此的尊重生命，也不要伤害别人的生命。 Sama-sama kita menghormati sesama manusia dan juga jangan mengambil nyawa sesama manusia. 好，那问题就出现的在创世纪的第4章。 Namun kemudian ada masalah yang terjadi dalam Kejadian pasal 4. 人类在历史当中首见的杀人案就在创世纪的第4章。 Karena kes pembunuhan pertama dalam sejarah manusia tercatat dan bermula dari Kejadian pasal 4. 就是哥哥该隐把这个弟弟亚伯杀了。 Yaitu Kain yang sebagai abang telah membunuh adiknya yaitu Habel. 这是人类的第一件的杀人案， Ini merupakan kes pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. 而且是发生在2兄弟之间的。 Dan yang terjadi di antara dua adik-beradik. 那
如果你看4章的15节， Jika kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 15, 那神也会伸张正义了，说凡杀该隐的必遭报7倍。 Tuhan juga telah berfirman, yaitu barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. 那表示说，要保证人不会再互相的报仇相杀。 Ini adalah bertujuan agar manusia tidak membalas dendam sesama sendiri dengan cara membunuh orang itu. 但是圣经后来在约翰一书3章12节有提到，为什么该隐会杀亚伯？ Namun kemudiannya dalam Alkitab ada mencatatkan dalam buku 1 Yohanes itu mencatatkan apakah sebab Kain membunuh Habel. 就说到因为该隐的行为是恶的。 Ini Alkitab mencatatkan karena perbuatan Kain ini adalah yang jahat. 所以人有恶念有作恶的那个心理然后就产生动作的那个杀人。 Ini bermaksud manusia ada satu yaitu niat yang jahat lalu menyebabkan dia untuk berbuat dosa dengan cara membunuh. 那当然了，该隐是提出是因为嫉妒了这个亚伯啦因为神没有看中他的祭物。 Ini pada mulanya perbuatannya ini bermula daripada sifatnya yang cemburu terhadap Habel karena persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. 那当然，圣经立刻说他之前的行为是恶的。 Dan Alkitab kemudiannya mencatatkan perbuatan Kain ini adalah yang jahat. 所以神要他悔改行得更好。 Maka Tuhan menginginkan Kain ini bertaubat dan melakukan perkara yang baik. 但是他的确已经杀了自己的弟弟了亚伯。 Namun akhirnya dia tetap juga telah membunuh adiknya Habel. 这是人的历史里面很可悲的一件事。 Ini merupakan satu peristiwa yang begitu malang sekali dalam sejarah kehidupan manusia. 所以不奇怪为什么神在这个诫命当中特别要提到不可杀人。 Maka tidak heranlah mengapa Tuhan dengan khasnya menegaskan dalam 10 hukum ini yaitu jangan membunuh manusia. 所以今天我们要活着彼此的尊重，尤其是尊重每一个人的生命。 Maka hari ini haruslah kita hidup dalam keadaan saling menghormati, terutamanya menghormati nyawa seseorang. 我们也不想别人杀你，那你也不有那个动机要杀别人。 Kita tidak inginkan orang lain membunuh kita, maka kita juga janganlah ada niat ataupun perbuatan ingin membunuh seseorang. 所以在马太福音的7章12节， Maka dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12, 马太福音7章12， Injil Matius pasal 7 ayat 12, 所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。 Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya semua orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 所以神就把这个彼此尊重对方的这个观念要大家培养。 Oleh yang demikian Tuhan mau semua manusia ini memahami konsep yaitu saling menghormati sesama kita. 你既然知道你的生命那么的宝贵，那别人的生命也是一样。 Memandangkan kamu sendiri tahu bahwa nyawa kamu itu bernilai, maka kamu juga harus tahu bahwa nyawa orang lain juga demikian. 那好比说，我们今天如果在路上开车， Contohnya pada hari ini kita memandu di jalan raya, 你都会很小心，因为你很珍惜你的生命不要遭遇车祸嘛。 sudah tentu kamu akan memandu dengan berhati-hati karena kamu ingin elakkan daripada mengalami kemalangan. 但是也要自己小心，为什么呢？也要让别人得到保护，不会因为有什么车祸而丧命。 Dan pada masa yang sama kamu juga berhati-hati agar orang lain juga tidak terlibat dalam kemalangan dan nyawa mereka terjamin. 所以我们凡事都是在彼此尊重，尤其是在生命当中。
Dan dalam segala hal haruslah kita saling menghormati, terutama sekali dari hal nyawa manusia. 但是问题目前来说，在我们的社会，不是每一个人都会有这样的一个理念。 Namun malang sekali dalam dunia kita hari ini, bukan semua orang ada konsep pemikiran yang begini. 知道这个全世界都握在那个恶者人都在罪恶当中。 Karena manusia semua hidup dalam kuasa si jahat. 所以人都落在现在一种罪的世界。 Dan kita semua dan manusia semua hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan. 对，我们可以看罗马书。 Kita boleh rujuk dalam buku Roma. 罗马书的第3章。 Buku Roma pasal 3. 你看第9节Kita lihat ayat 9. 这却怎么样呢？ 我们比他们强吗？绝不是的，因我们已经证明，犹太人和希腊人都在罪恶之下。 Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. 所以这接下来在这个第10节一直往下看的话。 Dan seterusnya jika kita lihat mulai dari ayat 10 dan yang ke bawah, 我们发现这是在诗篇里面的一些经文拿出来说的。 kita dapat lihat yaitu ayat-ayat ini adalah dipetik dari buku Mazmur. 是要证明说，世上哪一个种族的人都好，都在罪恶之下。 Membuktikan bahwa tidak kira orang itu dari bangsa apa, dari kalangan orang apa, mereka semua adalah di bawah kuasa dosa. 因为罪的入了这个世界。 Karena dosa telah menjalar ke seluruh bumi. 因此你看第10节呢，经上所记说，没有一人，连一个也没有。 Ayat 10 mencatatkan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 那我们再看第15节， Kita lihat ayat 15. 杀人流血，他们的脚飞跑。 Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. 你看杀人流血。 Sini kita lihat menumpahkan darah. 所以这个世上还有很多的人喜欢跑这一条杀人流血的这条路。 Kita dapat lihat bahwa manusia di dunia ini begitu ramai sekali yang masih menjalani yaitu kehidupan yang menumpahkan darah manusia. 保罗后来在写信给提摩太的时候，也提到有关一些杀人的事。 Paulus juga kemudian harinya juga menuliskan surat kepada Timotius mengenai perihal membunuh manusia ini. 我们来看提摩太前书第1章。 Kita lihat 1 Timotius pasal pertama. 提摩太前书的第1章。 1 Timotius pasal pertama. 这个第9节开始，保罗就提到说，律法是为那些不法不服的人来去立的。 Ayat 9 mengatakan yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. 不是律法不是为义人设立，而是为那些不法不服的人来去设立的。 Yaitu hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. 再看第9节的下半节。 Kita lihat yaitu kalimat bawah ayat 9. 杀父母和杀人的。 Yang pembunuh bapa dan pembunuh ibu dan pembunuh pada umumnya. 所以保罗在强调说，旧约的律法是为什么出现呢？是为那些作恶的人来去设立的。 Di sini Paulus menegaskan yaitu apakah sebab hukum Taurat itu ditulis yaitu bagi orang yang durhaka dan orang lalim. 包括杀父母、杀人的罪行里面。 Itu termasuk dosa membunuh ibu bapak dan juga pada umumnya. 所以看来从旧约圣经里面的这些我们可以看的律法为的是要制裁世人所犯的罪。 Jadi kita dapat lihat yaitu hukum
hukum Taurat pada Perjanjian Lama ini dibentuk adalah untuk bagi orang-orang yang melakukan dosa pembunuhan ini. 对，就对付这些作恶的人。 Yaitu menentang orang-orang yang melakukan dosa pembunuhan ini. 但是到了主耶稣的时候， namun pada kedatangan zaman Tuhan Yesus, 主耶稣更强调，更要遵守这个律法里面的这些重要的教训。 Yesus sekali lagi menegaskan mengenai itu pengajaran dalam hukum Taurat ini. 那比如说，我们看这个马太的5章哈， Misalnya kita lihat dalam Injil Matius pasal 5 5章21。 ayat 21. 我们之前在学这个基督教伦理学的时候，我一直在强调哈，基督教伦理学是要强调什么？动机伦理。 Sebelum ini dalam pelajaran yang lepas saya sering menegaskan yaitu apabila kita belajar tentang etika Kristen, kita harus melihat yaitu motifnya. etika motif. Etika motif. 我们做什么都好，都是要从心理开始，我们的动机开始去检验。 Yaitu dalam apa juga perbuatan kita itu haruslah kita lihat daripada motif asal dalam hati kita itu. 21节。 Ayat 21. 你们听见有吩咐古人的话说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. 这里的21节所说不可杀人是他们只是归类在动手断绝人生命的那个动作。 Dalam ayat 21 ini yaitu frasa jangan membunuh ini hanyalah dihaskan untuk perbuatan setelah membunuh itu, perbuatan membunuh itu. 但是你看22节， Namun kita lihat ayat 22. 只是我告诉你们凡向弟兄动怒的难免受审断，反骂弟兄是拉加的难免公会的审断，又骂弟兄是魔力的难免地狱的火。 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 所以主耶稣告诉我们杀人的要受审判，但是主耶稣把它加强说，如果你骂人是拉加，骂人是魔力，你也会被审判。 Tuhan Yesus mengakui bahwa perbuatan membunuh itu sememangnya melanggar hukum, namun jika kita memarahi seseorang seperti menggunakan perkataan kafir atau jahil juga harus dihukum. 这个骂弟兄是拉加，比如说骂人家是我们华人说叫骂人家饭桶笨蛋。Jika kita marah seseorang itu dengan perkataan yang tidak baik, tentunya seperti perkataan bodoh, 或者骂弟兄是魔力这个魔力就是傻瓜， ataupun kita memarahinya gila, 这些都是，总之骂人就是不好了。 pokoknya yaitu asalkan kita marah dengan seseorang itu adalah tidak baik. 为什么主耶稣特别说动怒骂人这要被审判呢？ Mengapakah Yesus berkata jika kita memarahi seseorang itu adalah dikira sebagai dosa? 因为你动怒你骂人，恐怕你不能够节制的话，会可能动手动脚把人杀了别人的生命。 Karena jika kita tidak dapat mengawal perasaan marah kita itu, maka kita akan timbul satu motif yaitu ingin membunuh seseorang melalui perbuatan. 所以主耶稣已经强调了，你动怒、你生气、你骂人，后来可能都会导致杀人的动作。 Maka di sini Yesus menekankan bahwa apabila kita berasa marah ataupun kita ada satu niat marah terhadap seseorang, ini mungkin akan mengakibatkan kita membunuh orang itu pada masa kelak. 对呀，我们来看约翰一书第3章。 Kita lihat yaitu 1 Yohanes pasal 3 15节。 ayat 15. 3章15。
pasal 3 ayat 15. 反恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，反杀人的就没有永生存在他里面。 Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. 对呀、如果你恨弟兄只是心理的心理的问题罢了，还没有动手杀人，在社会的律法里面没办法规定你是杀人的，不能的。 Jika kita hanyalah membenci seseorang yaitu melalui perasaan saja, belum lagi sampai tahap perbuatan yang membunuh dia, dari segi undang-undang manusia itu belum boleh disabitkan sebagai kesalahan. 对呀、但是现在圣经告诉我们，你恨弟兄的就变成什么？杀人的。 Namun dalam Alkitab pula mencatatkan, jika seseorang itu membenci saudaranya, dia sudah dikira sebagai pembunuh manusia. 但是这里的说不是那个动作性的杀人，而是心里已经恨，这个已经是带你往这个杀人的那一条路，这个很危险的意思。 Yaitu apabila kita mempunyai hati yang membenci seseorang ataupun membenci manusia yang lain, ini mungkin akan membawa kita yaitu menuju ke 那条杀人的那条路， yaitu jalan kepada membunuh seseorang pula. 那又怎么样？ Jadi bagaimana? 你要把心里的这个恨把它停止。 Kita haruslah menghentikan serta-merta perasaan benci ini. 不让你跑到这个质疑杀人的那个动作。 Agar perasaan benci ini tidak membawa kita ke perbuatan membunuh orang yang kita benci itu. 那个就生出罪来了，已经是真的是有罪行了。 Karena pada saat kita sampai ke tahap begitu, itu sudah melahirkan dosa. 所以我们今天面对的这个罪恶的世界，我们就会面对这样的一个比较难去面对的一个世界。 Maka dalam dunia hari ini kita mungkin akan berhadapan dengan keadaan masyarakat yang sangat rumit. 所以有时候我们会落在一种叫做两恶之间但是你不知道怎么做选择。 Kemungkinan dalam satu saat nanti kita akan berada dalam satu persimpangan, yaitu kita harus memilih antara dua dan kita tidak dapat membuat pilihan. 那好比如说我们做基督徒的，在基督教的伦理里面，妈妈怀了胎，如果那个胎医生说有生命的危险，他说要堕胎，那可以吗？ Contohnya satu case ini, seorang ibu itu mengandung dan dokter mengesahkan bahwa kandungannya itu ada masalah kesehatan dan perlu digugurkan. Jadi, adakah boleh digugurkan? 对，那你可以按照医生所说的，你就把孩子拿掉、剁掉吗？ Adakah kita boleh serta sewenang-wenangnya mengikuti nasihat dokter, yaitu menggugurkan kandungan tersebut, atau bagaimana? 这个会不会导致说做妈妈的这样决定，父母这样的决定会把里面的孩子的生命杀掉？ Adakah ini bermaksud jika si ibu membuat keputusan menggugurkan anak yang berisiko ini akan membawa kepada dosa pembunuhan? 或者说有一个姊妹是被强奸然后怀孕的。 Ataupun satu case lagi, seorang saudari telah diperkosa dan akhirnya hamil. 那这个姊妹她怎么样去处理？她可以把这个孩子剁掉吗？那如果可以的话，这样会不会杀人的这个诫命呢？ Adakah saudari ini boleh memilih untuk menggugurkan anak dalam kandungan? Jika boleh, adakah ini melanggar yaitu etika, yaitu hukum ke-6 membunuh manusia? 其实还有很多关乎生命的在两难之间，两个都是恶的，你做，但是我们怎么做选择？ Sebenarnya ada lagi banyak case, yaitu di mana kita perlu memilih di antara dua pilihan, yang kedua-dua pilihan ini adalah kelihatannya seperti jahat. 那比如说我们拿这个出埃及记的21章。 Misalnya kita lihat dalam buku Keluaran pasal 21. 21章的
到32节。 Keluaran pasal 21 ayat 28 hingga 32. 好，我们从这一段呢，我们可以看到说，你主人养的那只牛去促使的男人或是女人，就是斗死了别人嘛Kita dapat lihat sini yaitu seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati. 然后这个牛呢要怎么样？那牛要被打死。 Apa yang akan terjadi pada lembu ini ialah lembu ini haruslah dilempari hingga mati. 好，那个牛的主人就算没有罪。 Tapi pemilik lembu itu bebas dari dosa ataupun hukuman. 好，29节又另外一种情况。 Dan dalam ayat 29 case yang lain lagi. 也是那只牛素来都会去触人的，但是有人报告牛的主人说他这样，但是他又不把这个牛处理，把它拴着，后来这个牛去弄死别人了，要怎么样？ Dan sama juga yaitu lembu ini juga sering menanduk orang dan pemiliknya ini telah diperingatkan tapi pemiliknya tidak mau menjaganya. Lalu kemudian hari lembu ini menanduk seseorang hingga mati, apakah akan terjadi kepada lembu ini? 所以这个情景不一样，这只牛的这样的动作，有人已经报告了牛的主人。 Untuk yang case seperti ini, ada orang telah melaporkan tentang lembu yang sering menanduk. 好，这只牛怎么样？要被打死。 Lembu ini kemudiannya akan dilempari sampai mati. 更恐怖的下半节说，牛的主人也要被致死。 Dan yang paling dahsyat lagi, pemilik lembu ini juga harus dihukum mati. 哇，那这很多人就说，哇，就那么不怜悯吗？ Ada mungkin ramai yang beranggapan tidak ada belas kasihan sekali. 那当然就是说，你看，因为有人报告牛的主人，但是牛的主人没有去采取行动，他错在这里。 Karena di mana salah pemilik ini adalah karena apabila orang melaporkan mengenai lembunya ini, dia tidak berbuat apa-apa tindakan. 那当然了，别人弄死了，那他会面对什么样死刑啊？他会被致死的这个刑法。 Maka apabila lembunya ini telah menanduk mati seseorang, maka pemiliknya juga harus dihukum mati. 好，但是30节呢有一条出路。 Namun dalam ayat 30 ada jalan penyelesaian. 若罚他属命的价银，他必照所罚的赎他的命。 Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayar segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. 所以看来还有个出路，说他可以用银价把自己的生命赎回来。 Apakah di sini ada satu penyelesaian, yaitu dia boleh membayar sejumlah uang sebagai tebusan nyawanya. 这因为什么？你是牛在杀人，不是牛的主人杀人。 Ini karena lembunya yang membunuh manusia, bukan pemilik ini. 但是牛的主人错在因为没有好好的保管。 Tapi pemiliknya ini bersalah dalam aspek dia tidak membuat tindakan. 所以在律法里面给我们看得到，有时候在两恶之间有时候在处理的时候是还有选择性的。 Maka dalam hal yaitu membuat pilihan antara dua pilihan ini, nampaknya ada jalan penyelesaiannya. 那比如说像牛要杀，主人也要被杀。 Jika si lembu itu harus dihukum mati dan pemiliknya juga harus dihukum mati. 那可以数的是什么呢？可以数出来是人那个牛没有，那牛一定要死。 Yang boleh ditebus nyawanya hanyalah pemilik ini, yang lembu itu tidak boleh ditebus. 因为做错事的是牛。 Karena yang buat salah itu adalah si lembu. 那个人还有一个被选择的机会，能够被数出来。 Dan yang manusia ini yang sebagai pemilik ini masih ada pilihan untuk menebus nyawanya. 那当然，如果是人去杀人的话，那当然就以命还命了。 Namun jika seseorang manusia itu membunuh orang yang lain, itu harus dibayar dengan nyawanya.
甚至有时候做妈妈和孩子的那个生命啊，都会有一点分别。 Dan ada kalanya yang menjadi ibu dan yang menjadi anak itu juga ada perbezaan. 那以后我会有其他的一些有关生命伦理，我们会一步一步来再做查考一起来去讨论。 Dalam kelas di etika nyawa manusia ini pada akan datang saya akan mengupas lebih lanjut mengenai hal ini. 那今晚想跟大家谈的就是有关死刑了哈。那基督教伦理学里面怎么样看待这个死刑？它是道德的吗？是合乎真理吗？ Dan ini saya akan membawa kalian untuk melihat dalam etika Kristen ini adakah hukuman mati itu bersesuaian dengan moral manusia. 那如果是死刑，那比如说各个国家嘛都有法律的一种规范来去审判一些案件很严重的案件，会就是下判断然后会怎么样断绝别人的生命的刑罚。 Yaitu yang pertama yaitu hukuman capital adalah jenis hukuman maut kepada seseorang menurut setiap undang-undang negara masing-masing. 所以这是对他一些每个国家的归类都不一样了，它会变成它是一个就是死刑了我们会断定这个是一个死刑这样。 Bagi undang-undang setiap negara itu adalah berbeza. Bagi yaitu mengenakan hukuman maut ini mereka ada tata cara mereka sendiri. 我拿比方来说，像中国中国这个国家，如果抓到是行贿赂的话，他的刑罚是什么呢？是死刑被枪毙枪毙，死刑贿赂rasuah。 bagi saya mengambil contoh negara China, jika ada orang yang ditangkap itu melakukan rasuah, mereka akan disabitkan kesalahan dan dihukum hukuman kapital ini, hukuman maut. 死刑就是枪毙ditembak sehingga mati. 对但是在马来西亚没有有些国家也没有。 Tapi di negara Malaysia tidak ada. 可能是坐牢啦、罚款等类的这样Mungkin hanya dimasukkan dalam penjara atau didenda untuk bayar sejumlah uang. 所以这个时候呢，我们发觉说，如果这样国家定下来一个死刑规定下来，别人是要就要定下死刑的审判，那会违反诫命吗？ Jika kita lihat yaitu hukuman maut yang dikenakan dalam negara tertentu itu, adakah ini bertentangan? Membelakangi. Adakah ini yang membelakangi hukum Taurat ataupun 10 hukum dalam etika Kristen? 对有没有犯第6诫的问题？ Adakah ini akan membelakangi hukum yang ke-6? 那比如说，如果今天我们当中可能有一天我们是法官Kemungkinan kita yang berada dalam kalian hari ini, pada satu hari kita akan menjadi seorang hakim. 按照我们马来西亚国家的律法抓到有一个他贩卖白粉超过5公斤。 Dan seseorang ditangkap dan disabitkan kesalahan yaitu mempunyai dada sejumlah 5 menyelundup dada sebanyak 5 kilogram. 那请问这个死刑吗？ Adakah ini disabitkan hukuman mati, hukuman maut? 对在马来西亚这个法律来说，已经这是定下可以死刑的罪案。 Dalam undang-undang negara Malaysia ini merupakan satu hukuman maut. 好，你当法官了，你又去寻找了一些辩护人啦，很多的证据他真的是贩卖这些毒品。 Dan kamu sebagai hakim waktu itu kamu telah mencari begitu banyak bukti dan juga dokumen-dokumen yang mengesahkan bahwa dia sebenarnya menyeludup dadah ini. 那定死刑。 Dan dijatuhkan hukuman maut. 那你是法官你要定死刑
Dan kamu adalah hakim waktu itu, kamu harus menjatuhkan orang ini hukuman maut. 那你杀人吗？ Adakah kamu melakukan dosa membunuh? 好，那如果你说这样是理所当然的，因为这是法律嘛，哈。Ini ini adalah yang diterima akal karena ini adalah menurut undang-undang negara. 啊，那这个时候我们就要考虑说，哎，是不是可以免去不给他死刑，让这个罪人呢，做错的人呢，没有丧失生命，而是能够悔改做好人的机会。 Adakah kita juga boleh adakah kita boleh membuat keputusan yaitu kita tidak menjatuhkan hukuman maut kepada orang ini, namun sebaliknya kita memberikan dia peluang untuk bertobat dan mengubah dirinya menjadi orang yang baik. 这你就说爱心啊，神爱世人，神要招罪人悔改，愿人人都悔改信主啊，你也可以用这个道理嘛，哈。 Adakah kita boleh menggunakan firman di mana Tuhan mengasihi semua manusia, Tuhan inginkan manusia bertobat, Tuhan inginkan manusia berubah ke arah yang baik. Adakah kita boleh menggunakan firman ini untuk melepaskan dia daripada hukuman maut? 给这个罪人有个机会还能够悔改嘛。 Dengan niat kita memberikan dia peluang untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. 那反过来的话， Sebaliknya, 如果这种罪恶一直在我们的社会里面一直泛滥哦，又在威胁我们的社会的这个安宁，因为你没有死刑嘛，所以这些会不会又说导致这个罪恶一直在蔓延严重下去？ dalam aspek yang lain, jika kita tidak melaksanakan hukuman maut ini, adakah case penyeludupan ini akan semakin berleluasa dan membahayakan keselamatan negara karena kamu tidak melakukan hukuman maut ini. 对啊，所以因为犯罪的人都觉得没有死刑嘛，反正他就一直这样犯罪，最多是顶多被抓了坐牢这样。 Karena orang-orang yang menyeludup ini akan berpikiran kalau saya menyeludup pun tidak ada apa-apa masalah karena saya hanya akan dipenjara dan tidak akan mati dibunuh. 也不会说让我会一直想要悔改做人。 Dan teman gue siapa tahu naga? 不会想到自己可以悔改啊，做好人啊。 mereka yang menyeludup ini juga mungkin tidak akan terpikir akan akhirnya akan bertobat dan menjadi orang yang baik. 所以死刑到底合不合道德呢？ Maka adakah hukuman mati ini sesuai dengan moral? 在罗马书第13章， Dalam buku Roma pasal 13, 我们要从现在国家的律法里面去看这个是对不对。 kita harus lihat yaitu dari segi undang-undang negara, adakah hal ini dibolehkan? 这个可以从罗马书13章看得到。 Dapat lihat dalam buku Roma pasal 13. 罗马书13章的第1节到第5节。 Roma pasal 13 ayat 1 hingga 5. 13章第1节。 Pasal 13 ayat pertama. 在上有权柄的，人人都当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。 Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. 第2节。 2. 所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命，抗拒神的必自取刑罚。 Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. 3节。 3. 做官的远不是叫行善的惧怕，乃是要叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得到他的称赞。 Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maka kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah. Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. 第4节。 4. 因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，
却当惧怕，因为他不是空空的佩剑，他是神的用人，是深渊的刑罚那作恶的。 Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menendang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan muka Allah atas mereka yang berbuat jahat. 第5节， 5. 所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。 Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. 所以看来国家的法律里面的规定有规定一些死刑是针对那些作恶的人。 Nampaknya di sini yaitu undang-undang negara yang menyabitkan kesalahan hukuman maut ini adalah untuk yaitu menuju kepada orang-orang yang berbuat dosa. 对，所以这是合乎道德的。 Dan ini adalah bersesuaian dengan moral. 因为要自负这些行恶的人。 Karena ini adalah untuk membalas kepada mereka yang berbuat jahat. 要断绝这些恶行。 Yaitu untuk memutuskan rantaian perbuatan jahat ini, berdosa ini. 所以如果接下来我们从圣经去看的话， Dan seterusnya jika kita lihat dalam Alkitab, 像这个荧幕上我给大家列出来的，一共有7项了，这一些都是什么？律法时代规定来说，一定要被石头打死的。 di sini saya ada catatkan yaitu 7 dosa yang haruslah dihukum mati dengan dilempar hingga mati yang dicatat dalam hukum Taurat. 好，那第一个是杀人的哈。 Pertama adalah membunuh manusia. 那我们可以看这个出埃及记。 Kita lihat dalam buku Keluaran. 出埃及记的21章。 Keluaran pasal 21. 出埃及记21章这个12到36节。 Pasal 21 ayat 12 hingga 36. 好，那这一方面都是有关比较暴力性的，甚至可以把人打死。 Di sini adalah mencatatkan tentang yaitu 就是打人， yaitu memukul seseorang sehingga mati. 所以他的刑法是把他致死。 Dan hukumannya itu haruslah orang yang memukul sehingga mati ini harus dihukum mati. 所以你看一开始杀人这是归纳里面的，就是他的刑法是死刑啊。 Dan kita dapat lihat itu hukuman mati ini dikenakan kepada orang yang telah membunuh. 以命偿命。 Nyawa diganti nyawa. 以眼还眼。 mata ganti mata. Mata ganti mata. 以牙还牙。 Gigi ganti gigi. 以手还手。 Tangan ganti tangan. 对，以脚还脚。 Kaki ganti kaki. 然后以伤还伤，以打还打。 Luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. 对呀，这一些都是怎么样？公义的审判。 Ini merupakan satu penghakiman yang adil. 你不想有这样的一个刑法，那你不要这样对付别人。 Jika kamu tidak inginkan hal ini terjadi pada kamu, kamu jangan lakukan hal ini pada orang lain. 所以律法规定这样的是一种死刑，是要制裁或者是要停止这些罪的行为。 Hukuman mati seperti ini dalam hukum Taurat adalah untuk menghentikan yaitu perbuatan dosa membunuh dalam sesama manusia. 好，第二个呢，犯奸淫的也是被致死的。 Yang kedua adalah berzina juga akan dihukum mati. 这可以看利未记20章第10节。 Kita lihat dalam Imamat pasal 20.
20章第10。 Pasal 20 ayat 10. 以邻舍之妻行淫的奸夫淫妇都必治死。 Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati. 你看到奸夫淫妇2个都必须治死。 Laki-laki yang berzina dengan istri orang lain, dua-dua ini akan mati. 刑法是用石头把他打死了。 Dalam hukum Taurat, mereka akan menggunakan batu dan melempari orang ini mati. 把这些要被刑罚的绑在一个木头上，或者是埋在这个沙土上然后他们用石头扔在这个人的头上。 Orang-orang yang telah berbuat dosa ini akan diikat pada tiang ataupun mereka akan ditanam dalam tanah dan orang-orang lain akan melempari mereka dengan batu ke arah kepala mereka. 那一般上是那个做见证的人做见证人先丢石头。 Orang yang bersaksi atas dosa mereka ini akan melempari mereka terlebih dahulu. 然后就随着其他的众人也一起扔石头把他打死了。 Dan diikuti dengan orang-orang umum waktu itu yang berada dalam kalangan mereka akan melempari si pelaku ini dengan batu. 好，那接下来第3呢，就是淫乱的，就是利未记20章的这个11、12节的。 Dan yang kemudian juga dihukum mati adalah dosa percabulan yang tercatat dalam Imamat pasal 20 ayat 11 dan ayat 12. 这个你可以看里面就是些淫乱的罪行，也是被打死的。 Kita dapat lihat dalam sini yaitu perbuatan percabulan. Orang-orang ini, pelaku ini juga akan dihukum mati, dilempari dengan batu. 13节的是同性恋。 Dalam ayat 13 mencatatkan mengenai homoseksual. 对呀，15、16节是跟动物的受教了Ayat 15 hingga 16 yaitu berkelamin dengan binatang. 这也是要被治死的。 Orang pelaku-pelaku ini juga akan dihukum mati. 那另外的20章的第1节到第6节就是拜偶像啦、行邪术的啦，也是要被打死的。 Dan yang seterusnya dalam pasal 20 ayat 1 hingga 6 yang melakukan sihir dan si penyembah berhala, mereka juga akan dihukum mati. 好，那如果你看20章的第9节， Jika kita lihat dalam pasal 20 ayat 9, 20章咒骂父母， yaitu mengutuki ayah ibunya, 也是死刑啊。 juga merupakan dikenakan hukuman mati. 所以你看旧约圣经律法摩西的律法里面都有规定这一些的做这一些的刑法就是死刑被石头打死啊。 Kita dapat lihat dalam hukum Taurat Musa di sini, yaitu tercatatnya 7 perihal yang akan dihukum mati jika mereka melakukannya. 那当然做这些罪恶的人不是说你一个人说的算，是有很多的过程来去决定他是否要定下死刑的。 Sudah tentu yaitu hukuman mati ini diberikan setelah selesai yaitu perbicaraan yaitu antara orang-orang yang bersaksi dan juga bukti-bukti yang ada menunjukkan dia melakukan dosa ini. 不是说我听到那个人犯奸淫了，他就这样就定了是死罪，这样不能的。 Bukanlah dengan sewenang-wenangnya ada orang berkata, saya dengar ada orang cakap dia begini-begini buat dosa berzina lalu dia harus dihukum mati. 这些死刑都必须按照程序要去
有个审断的研究的过程。 Nah, hukuman mati ini adalah dijalankan setelah selesainya proses-proses penghakiman ataupun perbicaraan yang lengkap, barulah ditetapkan dia dihukum mati atau tidak. 那我们可以看这个申命记嘛， Kita lihat dalam Ulangan 申命记， Ulangan 来看19章， pasal 19 19章的第15节， ayat 15. 15节， ayat 15. 人无论犯了什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭2、3个人的口做见证，才可定案。 Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. 好，所以接下来你可以看它的内容，就是有它的过程来去断定要不要定案，可不可以定死刑啊？ Dan ayat-ayat seterusnya ada mencatatkan ada proses-proses yang harus dilalui, barulah dapat menyabitkan orang itu bersalah dan harus dihukum mati atau tidak. 不是随意自己可以借这一些的罪行说把一个人杀掉，不能的。 Bukanlah dengan sewenang-wenangnya kita menggunakan hukuman mati ini untuk menetapkan kesalahannya. 对，这是要公义的审判。 Ini merupakan penghakiman yang adil. 这是死刑对圣经来说是道德的。 Dan menurut Alkitab, yaitu hukuman mati ini adalah sesuai dengan moral. 那是要看各国对一些要怎么样要治理，或者是要停止这些罪恶的蔓延，他们一定有它很严重的被定下死刑来去把它断绝。 Dan menurut undang-undang setiap negara, mereka akan menetapkan yaitu bagaimana tata cara yaitu hukuman mati ini dilaksanakan agar si pelaku-pelaku dosa kesalahan ini tidak lagi berani untuk melakukan kesalahan yang sama. 而是这很规范的一个通道，就是这个公义的审判这个法庭的审判，这样来去断定他死刑啊。 Yaitu menurut itu penghakiman yang adil untuk menetapkan bahwa dia harus dihukum mati atau tidak. 好，那是今晚我们会谈到这个死刑的问题就是了哈。 Nah, ini adalah yang kita akan bincangkan dalam kelas pelajaran yang akan datang. 好，那下一节课我要跟大家再谈的就是自杀是否是违背第6诫。 Yang seterusnya nanti akan kita bincangkan, adakah membunuh diri dianggap melanggar hukum ke-6? 那在下一课会跟大家再谈论这一关自杀的问题。 Dan saya akan bincangkan isu ini dalam kelas yang akan datang. 那到圣经里面有没有人物曾经要自杀的？那自杀对不对？ Kita akan melihat dari sudut Alkitab, yaitu adakah tokoh yang pernah coba untuk membunuh diri dan adakah membunuh diri ini dibolehkan? 那今晚我们就谈到死刑就是了哈。 Malam ini kita cuma akan bincangkan mengenai etika hukuman mati. 好了，那对这个有没有大家要提供意见或者有什么看法的吗？可以给大家说说嘛。 Isu ini ada siapa ada soalan atau cadangan? 传道。传道想问，对，是如果当兵为了保家卫国杀了敌军，那个是犯了第6诫吗？ Di sini ada satu soalan, jika seseorang yang bertugas sebagai tentara ataupun askar, dia membunuh musuh-musuh yang berada di medan peperangan, adakah ini dianggap melanggar hukum ke-6? 小哥可以提供那个有关的经节吗？
Adakah ayat Alkitab yang boleh menyokong mengenai isu persoalan ini? 好，谢谢哈，哪位弟兄啊？哦，韩弟兄， OK， 好，谢谢你这样问哈。你所问的这个问题哈，我在基督教伦理学这个生命伦理里面是还有一个其中要谈的一个课题。 Untuk soalan saudara ini ada satu isu nanti saya akan bincangkan dalam etika Kristen, etika nyawa manusia ini nanti. 是在这个生命伦理的第5项自卫的情形下可杀人吗？ Yaitu dalam butir kelima, yaitu membunuh kerana mempertahankan diri. 在第6项有谈到战争的时候可以杀人吗？ Dan yang butir ke-6 mengatakan yaitu adakah boleh membunuh ketika waktu dalam peperangan. 我看会在那一课的时候，我会特别讲解这一个，然后我们可以谈谈这些的有关的课题了。 Saya rasa saya akan membincangkan dengan lebih lanjut apabila kita mengulas mengenai butir yang ke-6 ini nanti. 好不好？ Bolehkah? 好 ，OK，收到，好，谢谢。 OK 哈，所以希望你是跟着这个课程，我会谈到这一些的。 Diharapkan kalian dapat mengikuti kelas saya karena saya akan membincangkan mengenai hal ini. OK， 好了，那我们下一课的时候，我们就先谈自杀的问题啊。自杀是不是也犯第6戒这样啊？ Untuk kelas yang akan datang kita akan bincangkan isu adakah membunuh diri ini dianggap melanggar hukum ke-6. 刚才弟兄很关心了，这个可以，等下到了我们那一课的时候，我们就会特别谈到那一个的那一个层面了啊。 Untuk soalan saudara Han tadi kita akan bincangkan dalam kelas yang akan datang dengan lebih lanjut. 好的，还有没有其他？ Ada lagi soalan lain? 大有可能我们这个生命伦理这一课如果按次序每一个月1次的话，我们可能这个都会连续到年底。 Jika kita ikut jadwal kebaktian belia yang sekarang yaitu 1 bulan sekali, yaitu saya mengadakan kelas etika ini, kita mungkin akan habis dalam penghujung tahun ini mengenai etika manusia. 那可能大家一起来上线的，可能你会产生有一些的疑问，可能也会更加慢慢的了解啊。 Dan dalam proses kita mempelajari setiap kategori etika ini, kita mungkin saudara-saudari ada persoalan dan boleh bertanya untuk lebih memahaminya. 好，我们会继续的一起在这一方面学习了哈。 Terus belajar untuk lebih memahami mengenai etika Kristen ini. 好，还有没有其他想要再询问的？ Ada apa lagi soalan yang ingin diutarakan? 尤其是对今天的那一课了哈，死刑啊。 Khasnya dalam aspek hukuman mati yang telah kita belajar tadi. 看那如果没有的话，那我就就交回领会的。 Pendeta, ya. Saya ada soalan. Boleh tanya. Tadi pendeta cakap yang kalau kita sebagai hakim kan? Kalau kita sebagai peguam, sebab kita kalau peguam kan, kalau peguam kau tidak tahu kau punya anak guam tuh dia jahat kah, dia bagus kah, atau macam mana kita kerja untuk dia orang kan? Macam mana kalau yang kita kasih menang tuh yang jahat, tapi yang kena hukuman mati tuh orang yang bagus. Itulah keadilan. Kalau itu mesti menunjukkan keadaan. Ini pernah saya tanya beberapa
seiman kita yang peguam, Hmm. sebenarnya setiap peguam itu ada satu prinsip etika tau. Dia orang mesti yang paling berdosa pun peguam itu coba membela sampai dia boleh tidak dihukum mati, melainkan dia dipenjarakan dalam seumur hidup. Tapi kalau yang dia bela tuh yang jahat, yang kena kasih sayang itu dia kita bela atas. dia bela, sepatutnya mungkin dia sampai tahap untuk yang dia hukuman mati kan. Tapi ada peguam bela karena dari hukuman mati dia boleh turun sedikit lagi, itu paling-paling pun hanya untuk seumur hidup, penjara seumur hidup kalau dia dapat bertahan lah. Kadang-kadang bukan peguam yang dapat tetap, dia hanya membela, tapi hakim itu yang buat ketetapan. Tapi peguam bela hanya ada etika, coba membela nyawa seseorang itu daripada tidak dihukum mati, boleh biarkan dia hidup, masih ada peluang untuk bertobat. Itu sajalah etika dia. Nah, tapi kadang-kadang peguam seperti ini yang paling tidak enak adalah daripada dia punya dosa itu, macam dia boleh kata tidak sampai untuk tahap untuk ke hukuman mati. Mungkin kadang-kadang terkait dengan bohong lah ini. Gitu. Ini masalah. Itulah saya tanya banyak seiman kalau mau jadi peguam, katanya lebih bagus. Inilah yang macam masalah kalau peguam bela. Oke, thank you Pendeta. Namun itu hanya dapat bukan dia tidak kena hukum, tapi kita hanya membela, masih ada bagi peluang dia untuk hidup lah, begitu. Tapi kalau bukan peguam bela yang menetap, dia hanya membela. Tapi jadi itulah saya kata yang hakim itu dia akan mendengar dua pihak peguam bela, kemudian ketetapan itu baru kena buat hukuman. Gitu. Yang paling takut yang jadi hakim. Selalu kalau hakim itu kena suap, ini yang bahaya. Tidak adil. Tidak adil. Ini adalah cerita lagi tuh. Kalau ini ada dalam hukum Taurat, hakim tersebut kena dihukum Allah lagi. Boleh? Oke, boleh. Thank you Pendeta. OK，那如果没有其他，那我交回给领会的弟兄。Terus saya silakan pada pemimpin kebaktian.